A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita di Qalbil Quran yang ke-46. Kita masih tadabbur ayat berkaitan pensyariatan ibadat puasa di bulan Ramadan. Malam ini siri ini akan membincangkan ayat 186 surah Al-Baqarah berkaitan dengan doa yang Allah Ta'ala sarankan bagaimana kita nak berinteraksi dengan Allah ketika kita berdoa. Mari langsung kita ke ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini walaupun tidak ada melibatkan hukum hakam puasa, tetapi dia berada di tengah-tengah ayat puasa. Ayat sebelumnya pun ayat puasa, ayat selepasnya pun ayat berkaitan dengan syariat ibadat puasa. Jadi ulama ketika menyebut antara perkara yang menyebabkan doa dikabulkan oleh Allah adalah puasa. Jadi ada beberapa perkara untuk kita ambil perhatian berkenaan ayat ini. Kita akan lalui satu persatu. Pertama, ayat mohon doa ini diletak di antara ayat-ayat syariat puasa. Ayat syariat puasa bermula 183, 184, 185. Tapi ayat 186 ini adalah menceritakan tentang pensyariatan doa ataupun bagaimana Allah Ta'ala guide kita untuk berdoa kepadanya. Dan 187 terus kepada syariat puasa. Itu kedudukan ayat. 2, petunjuk. Ketika puasa doa mustajab. Jadi Nabi SAW menyebut 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka. Imam adil, as-saim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sehingga dia futur, sehingga dia berbuka. Da'watul mazlum, itu 3 orang. Salah satunya adalah syarat doa yang tidak ditolak adalah ketika puasa. 2, 3. Doa pasti mustajab kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjawabnya. Tidak guna perantara seperti di ayat-ayat yang lain. Jadi ayat yang lain kalau kita tanya para sahabat tanya, Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah, kamulah yang jawab. Katakan kepada mereka seperti ini. Tetapi ayat doa ini Allah Ta'ala yang jawab sendiri. Jadi ulama ketika mengulas isu ini katanya doa pasti mustajab kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjawabnya. Mari kita tengok ayat yang menyoal Rasulullah. Yas'alunaka, mereka tanya kamu anil anfal. Allah Ta'ala kata qul, katakan kepada mereka, al-anfal lillahi wa rasul. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fa'tazilun nisa. Tanya tentang haid, kamulah jawab apa masalahnya. Yas'alunaka 'anil ahillah, tentang anak bulan, mereka tanya kamu, qul hiya mawaqitu linnas. Yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum min. Qul itu makna dia, ya Rasulullah, katakan kepada para sahabatmu, katakan kepada orang yang bertanya itu, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh adalah urusan Tuhan. Tetapi untuk ayat ini, wa iza sa'alaka, jika mereka tanya kamu, hamba-hambaku tanya kamu, tidak ada kalimat qul di situ. Fa inni qarib, aku dekat. Allah Ta'ala jawab direct. Dia tidak meminta Rasulullah untuk menjadi perantara untuk jawab. Ini
kesimpulan yang ulama ambil, Allah Subhanahu Wa Taala jawab langsung, tidak diserah kepada Nabi SAW untuk jawab, menandakan bahawa urusan doa dengan Allah adalah langsung, tidak perlu pakai perantara. Jadi yang keempat, munasabahnya dengan ayat sebelum. Ayat sebelum kan berkaitan dengan puasa, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kamu pasti akan bertakbir kepada Allah di atas kurniaan yang diberikan kepada kamu di dalam bulan Ramadan ini, wa la'allakum tashkurun. Semoga kamu bersyukur dengan anugerah yang Allah Taala beri di dalam bulan Ramadan. Jadi ulama menyebut, maka pasti kamu akan mencarinya lagi. Makna dia, bila kamu dah puas, kamu dah begitu gembira dengan anugerah yang diberi di dalam bulan Ramadan itu, pasti kamu akan mencarinya lagi. Jadi Allah Taala lalu Allah Subhanahu Wa Taala langsung beri panduan bagaimana kita hendak mencarinya, bagaimana kita nak berinteraksi dengannya melalui doa. Sebab tu munasabah ayat ni sangat sesuai dengan ayat pensyariatan Ramadan yang sebelum ini. Itu yang keempat. Kelima, wa iza sa'alaka, apabila kamu telah ditanya oleh hamba-Ku ya Muhammad, ka tu kepada Muhammad. Allah Ta'ala tidak kata ujibu da'watahum, aku akan jawab pertanyaan mereka, aku akan jawab permintaan mereka. Tetapi Allah Ta'ala guna ujibu da'watad da'i, aku akan jawab, aku akan terima, aku akan istijabah doa orang yang berdoa. Soalan dia, kalau hamba-hamba-Ku tanya kepada kamu, aku akan jawab. Sepatutnya Allah Ta'ala akan kata, aku akan jawab permintaan mereka. Tetapi dalam ayat ni Allah Ta'ala umumkan. Allah Ta'ala tak kata dia jawab golongan yang tanya saja, golongan yang tak tanya pun Allah Ta'ala jawab. Jadi ujibu da'watad da'i, aku akan jawab permintaan orang yang berdoa. Kerana apa? Kerana yang menyoal pada Nabi terhad. Mana dia berapa orang saja yang tanya kepada Nabi, para sahabat. Nabi SAW juga hidup di waktu terhad. Kalau tak ada Nabi, siapa nak jawab doa mereka? Allah Ta'ala kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jawab pada semua yang berdoa, bukan yang menyoal Nabi sahaja. Jadi Allah Ta'ala tak kata ujibu da'watahum, aku akan jawab permintaan mereka, pertanyaan mereka. Tak, aku akan jawab siapa saja yang tanya di zaman mana pun, ketika ada Rasulullah, ketika tidak ada Rasulullah, siapa yang berdoa, Allah Ta'ala akan istijabah kepada doanya. Masya Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa iza sa'alaka ibadi, penggunaan ibadi dilalah alal kasrah, menunjukkan bahawa ibadi ini hamba-hambaku yang banyak. Jadi kalau hamba-Ku banyak mana pun mereka doa kepada Aku, pasti Aku akan jawab. Kerana dalam Al-Quran penggunaan ibad tanpa huruf ya ini menunjukkan alal qillah, hamba-hamba yang sedikit. Jadi ada ya dan baca panjang sikit menunjukkan banyaknya hamba-hamba. Tiada ya dan baca pendek menunjukkan kurang dan sedikitnya hamba-hamba tersebut. Ada ayat yang akan kita guna sebagai contoh. Contoh dalam surah Zumar ayat 10, qul ya ibadillazina amanu taqu rabbakum. Atau ya ibadi, dal itu tidak pakai ya. Jadi penutup ayat tu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya golongan yang bersabar sahaja akan dibayar ganjaran mereka tanpa hisab. Ini ramaikah? Sedikit. Jadi ibadi tak pakai ya, kerana golongan yang masuk syurga tanpa hisab ini sedikit sahaja. Ya ibadi fattaqun. Ni kita ambil ayat yang 17 tu. Fabashir ibad, berilah tahu berita gembira kepada hamba-hambaku yang sedikit. Siapa? Allazina yastami'una alqawla, yang mendengar percakapan, mendengar perkataan,
fayattabi'una ahsanah, mereka yang mengikut, ambil yang baiknya. Ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ulul albab ni juga golongan yang sedikit, sebab tu guna ibad. Adapun qul ya ibadiyallazina asrafu, ni masih surah Zumar, 3 ayat, 2 ayat di atas tadi pun surah Zumar, ini surah Zumar ayat 3, ayat 53. Qul ya ibadiyallazina asrafu, menandakan bahawa hamba-hamba yang diseru ini ramai, yang asrafu ala anfusihim, yang banyak merugikan diri sendiri, yang membazir, yang melakukan perkara yang menentang ajaran ataupun menentang permintaan Allah. Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang banyak sangat, allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Lagi dalam surah Al-Ankabut, ya ibadiyallazina amanu, wahai hamba-hambaku yang banyak, ya tadi tanda banyak, inna ardi wasi'ah, bumiku luas, fa iyaya fa'budun, hendaklah kamu beribadat kepadaku. Kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un, semuanya yang akan merasai mati, setiap jiwa pasti akan merasai mati. Jadi ya ibadi ni dalam Al-Quran konsisten, ulama kata penggunaan ibadi ada ya pasti menunjukkan kumpulan ini kumpulan yang banyak, bila tak pakai ya itu kumpulan hamba-hamba yang sedikit. Seterusnya Allah Ta'ala sebut fa inni qarib. Allah Ta'ala tak kata fa ana qarib, aku dekat. Fa inni, jawab tanpa perantara. Pertama Allah Ta'ala jawab direct tanpa perantara. Yang kedua taukidkan kenyataan ini dengan inni, menandakan bahawa sangat dekat, aku dekat denganmu, aku sangat dekat denganmu. Jadi dalam surah Qaf ayat 16 Allah Ta'ala sebut betapa dekatnya Allah Ta'ala dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepada manusia. Tadi Allah Ta'ala ayat depan tu sikit, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, kami cipta manusia, kami tahu apa yang bergolak di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepada manusia itu daripada urat kerengkungnya. Bayangkan urat kerengkung ini berada di dalam dalam badan kita, dalam leher manusia, tetapi Allah Ta'ala kata dia lebih dekat daripada urat kerengkung ini dengan kita, diri kita sendiri. Masya Allah, ini betapa dekatnya Allah Ta'ala dengan kita. Kemudian ujibu da'watad da'i iza da'an, aku akan jawab permintaan doa seseorang jika dia berdoa. Cuma ayat ini Allah Ta'ala terbalikkan. Sepatutnya iza da'an ujibu da'watad da'i, jika dia berdoa aku akan jawab doanya. Jadi Allah Ta'ala ujibu da'watad, aku akan jawab kalau dia doa. Allah Ta'ala nak taukidkan bahawa ijabah itu pasti, dan janji Allah ini sangat kuat dengan penggunaan mendahulukan ijabah. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Jadi iza da'an ni fi'il syarat, da'an tu fi'il syarat, jawab syarat dia ujibu da'wah, tetapi didahulukan jawab syarat kerana Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita betapa jawapan dari Allah itu sangat confirm, dan janji Allah ini sangat kuat. Jadi didahulukan jawab syarat ke atas fi'il syaratnya, yang selalunya dalam bahasa Arab tak pakai. Bahasa Arab kata iza akaltu ashba', jika aku makan aku akan kenyang. Tak ada kata iza ashba'u iza akal, aku akan kenyang jika aku makan. Ayat terbalik begitu orang jarang guna, tetapi dalam Al-Quran pakai macam ni kerana untuk mengukuhkan meyakinkan kepada orang yang mendengarnya bahawa Allah Ta'ala sangat akan memberi ijabah kepada orang yang berdoa kepadanya.
Jadi dalam sepotong hadis riwayat Imam Tirmizi, ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim. Tidak ada di kalangan orang muslim yang berdoa dengan satu doa yang dia tidak ada dosa, tidak ada memutus silaturahim, illa Allah Taala akan beri kepadanya tiga kemungkinan. Imma an tu'ajjil lahu da'wah, sama ada Allah segerakan permintaannya. Yang kedua, imma an dakhiraha fil akhirah, sama ada Allah Ta'ala simpan untuknya di akhirat. Wa imma an yasrif anhu minas su'i mislaha, sama ada Allah Ta'ala tolakkan keburukan seumpama permintaan dia tadi. Maknanya dalam kehidupan dia akan ada keburukan, jadi Allah Ta'ala tolak yang itu muqabil dengan bayaran doa seumpama yang dia minta tadi. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Seterusnya, iza da'an tadi digunakan likasratil wuqu' atau tahaqquqi al-wuqu'. Penggunaan iza ini menunjukkan sesuatu yang pasti, dan digunakan dalam likasrah, makna dia banyak perkara yang akan disebut itu akan berlaku. Allah Ta'ala tidak guna in. Dua-dua ini membawa makna yang sama, tetapi Allah tak guna in, kerana in ini dia boleh jadi berlaku, boleh jadi berlaku sikit, boleh jadi tak berlaku, boleh jadi mustahil berlaku pun guna in. Contohnya, qul in kana lirrahmani walada. In, jikalau Allah Ta'ala Ar-Rahman punya anak, ini perkara yang tak berlaku, mustahil. Jadi dia menggunakan in, dia tidak menggunakan iza, kerana iza akan membawa satu makna yang pasti. Jadi penggunaan iza da'an menunjukkan pasti akan diberi ijabah jika dia berdoa. Kerana ayat-ayat kiamat semuanya pakai iza. Ulama kata tidak sah ayat akhirat, ayat cerita tentang kiamat pakai in, walaupun membawa makna yang sama jika. Seterusnya, falyastajibu wal yu'minu bi. Syarat al-istijabah, dia kena nak Allah Ta'ala nak jawab, nak beri permintaannya, dia kena dulu terima, sambut perintah Allah dan tinggalkan larangannya. Wal yu'minu bi, yang kedua kena beriman dengan Allah. Jadi ulama menyimpulkan dua tanda iman kita, iaitu amal jawarih, anggota kita mengikut segala permintaan Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Al-iman, satu lagi di hati, amalan hati. Hati kita meyakini apa yang kita lakukan, doa yang kita buat, menyebabkan Allah Ta'ala akan terima doa kita. La'allahum yarshudun, la'allahum yahtaduna ilal khair. Ulama kata semoga jika mereka dah jawab, dah terima permintaan Allah, beriman dengan Allah, doa mereka tadi akan dibawa ke arah kebaikan. Jadi Allah Ta'ala yang akan membawa ke arah kebaikan. Jadi permintaan kita bukan mesti Allah Ta'ala tunai ikut kita, tetapi ikut Allah. La'allahum yarshudun, semoga mereka akan dibawa ke arah kebaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ayat 186 yang kita tadabbur hari ini amat luar biasa, memberi ruang yang begitu luas kepada kita, memberi confirmation yang sangat kuat bahawa Allah Ta'ala maha menerima doa yang kita doa. Jangan abaikan doa kita, khususnya di bulan Ramadan yang akan datang ini. Sehingga bertemu lagi di Qalbil Quran seterusnya. Aku